pembersihan dan pembekalan air. Okey, ini ialah sumber-sumber air semula jadi. Yang ini semua orang tahulah kan. Okey, pembersihan dan pembekalan air. Okey, biasanya kita dapat air ni daripada sumber-sumber semula jadilah sebenarnya kan. Even yang di pipe kita tu daripada sumber semula jadilah, daripada sungai. Okey, tapi air tu dia kena melalui proses pembersihan. Supaya semua bahan-bahan terlarut, terampai, mikroorganisma yang ada di dalam air tu dapat disingkirkan. Okey, kita tengok dulu proses pembersihan air. Okey. Okey, yang pertama proses pendidihan. Okey, macam biasalah air kita panaskan, air akan mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. So, bila air mendidih, mikroorganisma dapat dibunuh. Okey, tapi kelemahannya bahan terlarut yang kalau ada bahan yang ada bau, rasa ataupun warna yang tidak sepatutnya masih ada di dalam air ni lah. Okey, yang kedua penurasan. Okey, penurasan ni fungsinya untuk memisahkan benda asing terampai daripada cair. Kelemahannya pula bahan yang terlarut, yang larut di dalam air dan mikroorganisma masih ada di dalam air. Okey. Tapi di dalam kuih kuku secara basicnya dia menggunakan penurasan, tapi adalah dia improve teknologi supaya segala mikroorganisma yang ada di dalam air tu pun dapat disingkirkan. Lepas tu ada lagi penambahan mineral-mineral kan di dalam air. Okey, ini penyulingan. Okey, penyulingan ni dia akan menyingkirkan zarah terampai. Zarah terampai apa-apalah yang ada dalam air tu kan yang terampai, bahan terlarut dan membunuh mikroorganisma. Okey, kelemahannya pula semua mineral yang ada di dalam air tu yang diperlukan oleh badan akan disingkirkan. Okey, ini ialah radas yang digunakan di dalam makmal untuk menghasilkan air suling. Okey. Di sini kan ini kelalang dasar bulat ni kita isi dengan air yang mau disuling itulah. Biasa kalau di makmal kita masuk air pipe lah ni. Okey, kita panaskan. Okey, kemudian wap akan masuk sini, baik kan? Akan masuk dalam kondenser Liebig ni. Okey, ini kita panggil kondenser Liebig. Okey, wap akan masuk dalam kondenser Liebig. Okey. Okey, dalam masa yang sama, yang ini dia bersambung dengan ada hose, ada hose. Okey, yang ini air sentiasa masuk. Okey, di sini air sentiasa masuk, air dari pipe lah. Okey, sentiasa masuk, kemudian air tu keluar. So air di sini dia sentiasa masuk dan keluar dalam kondenser Liebig ni. Jadi maksudnya kondenser Liebig ni dia sentiasa sejuk lah, sebabnya air masuk keluar continuously ya. Okey, jadi wap air yang ada di tengah-tengah ni, bila suhu turun, dia akan terkondensasi. Jadilah dia cair. So, cecair tu akan keluar di sini. Okey, ini adalah hasil sulingan. Okey. Penyulingan juga, so air yang kita dapat ni ini adalah air suling. Ini air tulen, betul-betul H2O, hidrogen dan oksigen. Semua mineral tidak ada. Dan air suling ni tidak sesuai untuk diminum. Kenapa? Sebab dia tidak ada mineral yang diperlukan oleh badan. Okey. Okey. Penyulingan ni juga, untuk pengetahuan kamu, penyulingan ni juga biasanya digunakan untuk memisahkan dua larutan yang dia punya takat didih berbeza. Contohnya air dan alkohol. Okey, kalau kita mau dapatkan alkohol tulen yang tidak ada air, campuran alkohol dan air tu kita panaskan di sini. Alkohol kan dia mudah meruap. Dia punya takat didih lagi rendah daripada air. So, dia akan jadi wap duluan lah berbanding dengan air kan. Jadilah wap alkohol masuk sini, dia terkondensasi, nanti keluar di sini, kita akan dapat alkohol tulen. Itu sebagai pengetahuan. Okey. Kemudian pengklorinan. Pengklorinan ni kita masukkan klorin di dalam air.
membunuh mikroorganisma. Okey, kelemahannya kalau ada bahan-bahan terlarut ataupun bau, rasa ataupun warna, maksudnya ada benda asing lah kan yang di dalam air tu, benda tu masih ada lah walaupun mikroorganisma dapat dibunuh. Okey, terusnya sistem pembekalan air. Okey, dalam subtopik ni kita akan tengok macam mana air tu bermula daripada sungai. Kalau kita ni sungai lah kan, Sungai Tawau. Dan sungai akhirnya dia jadi air paip yang kita gunakan di rumah. Okey. Okey, sesetengah tempat yang mengalami kekurangan air, tidaklah dia guna air yang dari sungai. Kalau tiada sungai kan, contohnya Singapura, diorang ada teknologi di mana air sisa kumbahan, faham kan sisa kumbahan? Sisa kumbahan tu diproses semula menjadi air yang bersih untuk digunakan. Kalau di negara-negara Arab pula, diorang dapat air daripada air laut. Okey? Jadi kita ni bersyukurlah Allah bagi kita banyak air. Jadi kena berjimat, cermat, jangan membazir. Okey. Okey, ini ialah sistem pembekalan air. Okey, ini takungan. Air daripada sumber air tu ditakungkan di sini. Okey, kemudian dia akan melalui proses yang pertama iaitu penapisan. Okey. Okey, semasa proses penapisan ni semua benda-benda asing, contohnya daun ni lah yang jatuh dari pokok ni kan. Daun ni akan ditapis, akan diasingkan, akan disingkirkan. Okey. Kemudian air tu akan dipam ke satu tangki. Okey, di tangki ni akan berlaku proses pengoksidaan. Okey. Semasa proses pengoksidaan ni apa yang berlaku? Okey, kandungan oksigen di dalam air tu akan ditambahkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak enak. Okey. Proses pengoksidaan, kita tambahkan oksigen ke dalam air. Okey, lepas tu proses yang ketiga ialah proses penggumpalan. Okey. Proses yang ketiga ialah proses penggumpalan. Okey, semasa proses penggumpalan ni air akan dimasukkan alum. Okey, alum dimasukkan ke dalam air. Alum dimasukkan ke dalam air. Okey, fungsi alum ni supaya tanah ataupun lumpur, butir-butir tanah, lumpur tenggelam di dalam air. Okey, kemudian air kapur mati ataupun kalsium hidroksida juga dimasukkan ke dalam air. Tujuannya adalah untuk menaikkan pH air ataupun untuk mengurangkan keasidan air. Mengurangkan keasidan air. Okey, proses yang keempat ialah proses pengenapan. Okey, semasa proses pengenapan ni, bahan-bahan terampai akan termendak di bahagian dasar ataupun di bahagian bawah tangki. Okey, proses yang kelima ialah proses penurasan. Okey, proses penurasan. Semasa proses penurasan ni, air tadi akan dituras. Okey, akan dituras melalui penapisan pasir. Okey, ini pasir ya, pasir, batu, lapisan-lapisan pasir dan batu. Fungsinya untuk menyingkirkan benda asing. Okey, dan proses yang terakhir adalah pengklorinan dan pemfloridaan. Okey, pengklorinan dan pemfloridaan. Okey, di mana air dalam tangki ni akan ditambahkan klorin. Okey, klorin tu fungsinya untuk apa? Okey, klorin tu untuk membunuh semua mikroorganisma. Kemudian ada air juga ditambahkan dengan sebatian fluorida. Okey, biasanya yang digunakan adalah natrium fluorida. Okey, natrium fluorida tu fungsinya untuk mengelakkan perebutan gigi kan. Fluorida kan bagus untuk menguatkan gigi. Okey, so air yang sudah melalui proses pengklorinan dan pemfloridaan akan
kumpulkan di dalam tangki air bersih. Kemudian dia akan dipam ke tangki simpanan. Daripada tangki simpanan ni dia akan diagih-agihkan ke rumah-rumah kita. Okey? Maksudnya ini adalah bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran air. Okey, yang pertama, bahan buangan domestik. Bahan buangan domestik ni bahan-bahan buangan daripada kita yang setiap hari kita buang. Contohnya di sini ada plastik, botol, itu semua adalah bahan buangan domestik. Okey, kemudian bahan buangan industri. Bahan buangan industri ni dari kilang. Okey, bahan kimia dalam pertanian. Bahan kimia dalam pertanian, bahan kimia dalam pertanian ni dia refer kepada racun baja yang digunakan oleh petani lah. Kemudian tumpahan minyak. Tumpahan minyak biasanya berlaku di laut. Okey, ada lagi satu, sisa bahan radioaktif. Okey. Okey, ini adalah kaedah-kaedah yang boleh digunakan, yang boleh diaplikasikan untuk mengatasi masalah pencemaran air. Okey, masalah yang pertama tadi bahan buangan domestik kan. Okey, jadi kaedah penyelesaian yang boleh dibuat ialah menaik taraf sistem pembentungan di seluruh negara. Sistem pembentungan ni maksudnya sistem buang najis tu kan, aliran-aliran buang najis tu. Okey, kemudian mendidik masyarakat tentang cara pembuangan sampah yang betul. Okey, bila sebut mendidik masyarakat ni, cikgu rasa kita ni daripada tadika kita diajar untuk buang sampah di dalam tong sampah, tapi hakikatnya masyarakat kita hari ini tidak pandai buang sampah dalam tong sampah. Jadi kamu yang pandai, yang bijak pandai, masukkanlah sampah ke dalam tong sampah. Okey. Kemudian menyediakan kemudahan sanitasi yang sempurna di kawasan pedalaman. Okey, bila kawasan pedalaman, kalau macam di kampung-kampung tu kan, buang sampah, buang je. Kalau yang tinggal di taman tu, dia ada lori kan, 2 hari sekali akan datang ambil sampah kan. Tapi kalau yang tinggal di kampung tu, tiada orang ambil sampah dan tidak pula disediakan tempat membuang sampah. Kan? Tempat untuk yang proper kan, untuk kita semula ke sampah tu kan. Jadinya apa yang dibuat? Biasanya dibakar lah kan. Bila dibakar, dia menyumbang kepada kesan rumah hijau. Nanti belajar ya. Sepatutnya kita tidak boleh buat pembakaran terbuka sebab dia akan meningkatkan suhu bumi. Ataupun kalau tidak dibakar, dia akan dibuang begitu je kan. Tempat buang sampah pun dia macam tidak terurus. Okey, jadi semua tu nanti dia akan menyumbang kepada dia akan menyumbang kepada pencemaran air kan. Ini kalau di kawasan-kawasan perumahan yang di atas air, contohnya kalau di Tawau ni di mana? Di mana perumahan atas air? Di Batu Empat di Batu Empat, di Esbok. Kalau kamu mau tengok sampah yang banyak di pantai, pergilah kawasan-kawasan yang macam tu. Okey, bahan buangan industri. Okey, sepatutnya bahan buangan industri ni yang keluar daripada kilang ni, dia kena dirawat dahulu sebelum dilepaskan. Jadi, antara kaedah yang kita boleh buat adalah menguatkuasakan undang-undang untuk pastikan bahan buangan industri dirawat sebelum dibuang ke dalam sungai. Okey, ini adalah contoh undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran air, peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, buangan terjadual 2005, PPKS Effluent Perindustrian 2009 dan Kumbahan 2009. Okey, bahan kimia pertanian ni, kita kena didik petani guna baja dan racun perosak yang terbiodegradasi. Terbiodegradasi maksudnya dia boleh direputkan secara semula jadi. Okey, jadi dia tidaklah masuk ke dalam sungai, ke dalam kolam, kan? Kalau ataupun tak payah guna racun, guna kaedah
Kawalan biologi. Tahukah kawalan biologi? Contohnya kan, kalau di tempat tu banyak tikus, kita gunakan helang. Helang nanti makan tikus. Macam itulah. Uh, Kalau yang apa ni, pertanian macam sayur ni adalah dia punya apa ni, dia punya binatang-binatang, haiwan-haiwan yang kita boleh guna. Cikgu pun lupa dah. Okey, tumpahan minyak. Bila berlaku tumpahan minyak, kena buat pembendungan dan pemungutan tumpahan minyak di laut. Okey. Hmm, Melalui rancangan kontingensi kebangsaan kawalan minyak semakan tahun 1999 2000. Okey, tumpahan minyak ni kena buat rondaan lah. Kena buat rondaan selalu. Okey, unit udara polis kena buat rondaan selalu supaya kita tahu di mana ada tumpahan minyak. Okey, dan dia kena dibersihkan secepat mungkinlah. Salah satu kaedah pembersihan adalah menggunakan bakteria. Okey, so habislah bab 2.